Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sekarang kepada saya akan menerangkan tentang konsep peradaban di Malaysia. Okey. Definisi peradaban di Malaysia ni merujuk kepada Kamus Dewan dan Pustaka 2005. Peradaban merupakan tamadun dan ia merujuk kepada keadaan dan kemajuan pada kehidupan dan pada kehidupan jasmani dan rohani bagi satu bangsa ataupun masyarakat. Okey, ini maksud negara dan masyarakat berperadaban adalah berada pada tahap tertinggi dalam mencapai taraf kemajuan dalam aspek kebendaan dan perkembangan pemikiran, pada aspek pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Okay. Dalam konteks Malaysia itu sendiri, istilah peradaban ini lebih tepat diterjemahkan kepada civilization dan bukan tamadun. Ini kerana tamadun bermaksud perbandaran, manakala peradaban merujuk kepada adab dan civilized berdasarkan falsafah Ibn Khaldun. Dan peradaban ialah kalimah pada bahasa Arab iaitu adaba yang dimelayukan bagi maksud kesenian, kehalusan dan kesantunan. Dalam konteks tingkah laku pula, adab berperanan memimpin manusia supaya berkelakuan dan bertindak lebih halus, berseni dan berhikmah. Dan kemudian kita pergi kepada konsep asas peradaban. Konsep itu sendiri, asas peradaban ialah apabila satu masyarakat itu menikmati keharmonian hidup dalam kepelbagaian masyarakat tanpa mengira kaum, bangsa, agama. Okay, dan tahap peradaban yang tinggi bermula dengan pertama, setiap warga memahami sejarah negara bangsa yang itu sendiri. Kedua, mengetahui latar belakang warisan budaya, perkembangan sejarah bangsa dan negara. Dan ketiga, apabila setiap masyarakat dan rakyat itu sendiri menghargai perjuangan para pahlawan negara yang ingin memerdekakan, para pejuang yang telah memerdekakan serta kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh negara. Dan dua aspek yang perlu dipelajari oleh semua rakyat Malaysia agar mempunyai sifat tanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara, serta sedia berkorban mempertahankan kedaulatan negara, iaitu pertama, kenegaraan. Itu masyarakat dan rakyat mempunyai informasi yang betul tentang hal ehwal negara. Kemudian mengetahui perihal rakyat, iaitu ahli politik dan para menteri itu mengetahui perihal rakyat seperti budaya politik, ekonomi dan sejarah persembahan negara. Kedua, sejarah, iaitu setiap rakyat itu sendiri menghayati sejarah negara bangsa yang mampu membentuk jati diri dan melahirkan semangat patriotisme. Okey, terima kasih. Alright, seperti mana yang kita tahu, dalam setiap peradaban mesti ada nilai dia yang tersendiri. Okey, jadi apa nilai-nilai peradaban yang perlu kita tahu? Yang pertama sekali adalah sejagat. Sejagat tu adalah kefahaman di mana manusia adalah sebaik-baik ciptaan di atas muka bumi ini yang Tuhan telah ciptakan. Macam yang kita dengarlah dalam Al-Quran, surah At-Tin tak silap. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya telah kami ciptakan manusia sebagai sebaik-baik ciptaan di atas muka bumi. Okey, yang kedua adalah kesepaduan. Kita hidup dekat Malaysia ni banyak kaum, banyak agama. Jadi toleransi dan kerjasama itulah yang penting dalam membina sebuah perpaduan dan peradaban dalam masyarakat. Yang ketiga adalah terbuka, openness, iaitu mendengar dan menerima pandangan. Dan last sekali adalah kesamarataan, di mana kesamarataan itu adalah hak beragama dan berkebudayaan dalam setiap bangsa. Alright, beralih kepada macam mana boleh hancurnya peradaban. First and foremost, runtuhnya institusi kekeluargaan. Macam mana tu? Sebab dia bermula apa-apa semua kita pernah dengar kan, bermula daripada rumah, nilai-nilai positif, adab-adab yang baik. Tapi bila makin lama benda ni makin terhakis dan akhirnya berkurang dan tak ada. Kalau kita tengok dekat sekeliling masyarakat kita, there should be
perkara-perkara yang elok, tapi nilai-nilai murni tu banyak dah tak ada dah. Okey. Yang kedua adalah rosannya institusi pendidikan. Daripada segi pergaulan, daripada segi silibus-silibus yang dia ajar, kadang-kadang ada yang dia kurang membina minda berbanding dengan yang dulu-dulu. Memang orang akan kata ikut peredaran zaman. Akan tetapi bila kita lihat, sepatutnya zaman sekarang inilah yang makin membina pemikiran kritikal, bukannya benda yang makin disimpelkan. Contohnya macam dari segi subjek bahasa Inggeris dan sebagainya yang tak mencabar minda. Okey, yang ketiga adalah, last sekali adalah hancurnya keteladanan tokoh dan para ulama. Zaman sekarang ni kalau kita perasan kan, macam dengan lambakan di media sosial, banyak ustaz instan ataupun imam instan yang macam dia cakap sikit pasal agama, terus jadi macam like dalil or something. Dan akhirnya bila benda tu macam konon-konon orang kata sesuai dengan hati kita, sesuai dengan perasaan kita, memang ada tapi tak semua. Sebab agama ni yang penting dia adalah dalil dan kefahaman tu sendiri. Bila ada orang yang dia terus jadi instant tanpa ada macam tauliah atau pengakuan dan sebagainya, benda tu akan merisaukan. Lagi-lagi bila melibatkan soal syariah dan agama. Yalah, orang agama ni adalah pasak kepada salah satu tamadun ataupun peradaban. Jadi bila mereka sendiri pun dah so-called corrupted, akhirnya benda yang batil akan lebih menang berbanding yang hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2220649 Muhammad Amaris bin Maisuf akan membentangkan mengenai ciri-ciri peradaban Malaysia. Antara ciri-ciri peradaban Malaysia ini adalah kelainan agama. Seperti kita tahu, negara Malaysia terdiri daripada kaum India, kaum Cina dan kaum Bumiputera, kaum Melayu, yang menjadikan Malaysia ni negara yang unik kerana mampu satu padu, mampu hidup dalam satu rumpun walaupun berbeza pendapat, berbeza culture, berbeza adat istiadat. Selain itu ialah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaraan. Saya ingat lagi time sekolah rendah, kita belajar dulu buku teks kita belajar bahasa Melayu. Kemudian saya perasan dah tukar kepada bahasa Malaysia. Saya nampak ni sebagai salah satu langkah kerajaan untuk meningkatkan kerjasama antara satu kaum. Selain itu, ciri-ciri peradaban di Malaysia ini adalah pembangunan ekonomi dan teknologi. Malaysia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekad terakhir ini. Negara Malaysia juga telah mempunyai infrastruktur yang lengkap yang baik, membolehkan para pemaju, para pelabur masuk ke dalam Malaysia. Malaysia juga dilihat mempunyai hubungan internasional yang kuat sesama negara. Antara hubungan diplomatik ialah dengan negara-negara terdekat dan negara kuasa besar seperti Turki dan China. Hal ini membolehkan kegiatan import ekspor dapat dijalankan dengan baik dan telus. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya kita pergi pada bahagian Malaysia sebagai sebuah negara bangsa. Hal ini kerana Malaysia mempunyai kawasan tertentu yang mempunyai sepadan yang jelas. Malaysia juga merupakan kerajaan yang berkesan dalam menjalankan pemerintahan. Ini kerana terdapat kerajaan yang sah memerintah dan juga terdapat penduduk yang tinggal di situ. Dan akhir sekali adalah untuk kesimpulannya, peradaban Malaysia akan kekal sekiranya jati diri kebangsaan yang ditekankan kepada semua rakyat Malaysia terus buka. Semua rakyat Malaysia perlu mengekalkan rasa kepunyaan kepada bangsa dan negara ini. Dengan kata lain, rakyat yang mempunyai jati diri adalah rakyat yang sayangkan bangsa dan negaranya. Dengan berkongsi satu jati diri kebangsaan yang sama dengan individu dari kaum lain, inilah konsep peradaban yang sebenar di Malaysia.
dan sekaligus akan menaikkan identiti negara lantaran seluruh rakyatnya hidup harmoni di tengah-tengah kepelbagaian kaum dan anutan keagamaan. Sekian daripada kami. Terima kasih.